Pengasuh kanak-kanak ditemui mati. Tragedi MH17, waris mangsa beri tumpuan kepada 4 tertuduh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zahira Sri Zakaria. Seorang pengasuh kanak-kanak ditemui mati dalam keadaan tangan terikat dan mulut ditutup dengan kain. Kejadian disedari seorang guru wanita yang ingin menghantar anaknya di rumah mangsa di Taman Sutera Idaman, Sungai Petani kira-kira jam 7.30 pagi tadi. Sebaik tiba, guru terbabit mendapati pintu pagar rumah mangsa berkunci dengan mangga tetapi pintu gelunsur sedikit terbuka. Beliau yang mengesyaki sesuatu buruk berlaku kemudian menghubungi polis. Polis menemui mayat Haziah Yap Osman, 58 tahun dalam keadaan tertiarap di lantai bilik tidur utama. Keadaan tangan mangsa terikat dari belakang menggunakan wayar pengecas telefon dan mulutnya ditutup kain tudung. Timbalan Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Superintendent Syamsuddin Mamat berkata tiada kesan pecah masuk dan selongkar di rumah mangsa. Mangsa yang lengkap berpakaian dan dipercayai meninggal dunia dalam tempoh tidak melebihi 12 jam. Wanita terbabit tinggal seorang diri dan menyewa di rumah berkenaan selepas berpisah dengan suaminya sejak 3 tahun lalu. Mayat dibawa ke Hospital Sultanah Bahiyah untuk bedah siasat. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Kerana berang, baju yang diberi teman wanita sering dipakai abang. Seorang lelaki tergamak membunuh abangnya. Suspek yang dipercayai panik kerana perbuatannya turut bertindak menyembunyikan mayat mangsa ke dalam tong air sebelum ia diisi dengan simen. Kejadian berlaku di rumah keluarga itu di Kampung Padang Hasan, Kepala Batas Alustar. Mayat Muhammad Hasnul Nizar Khairul Anwar, 34 tahun, ditemui jam 7 pagi tadi di dalam tong air yang disimen selepas suspek ditahan di rumah berkenaan. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kedah, Senior Assistant Commissioner Sapi'i Ahmad berkata, siasatan awal mendapati kejadian terbongkar selepas suspek menceritakan tentang kejadian kepada seorang lagi abangnya yang kemudiannya menghubungi polis. Mangsa dibunuh pada petang Jumaat lalu iaitu 2 hari sebelum mayatnya ditemui. Punca kejadian dipercayai kerana baju yang diberi teman wanita suspek telah dipakai si mati menyebabkan dia berang dan berlaku pergelutan. Suspek yang juga peniaga ayam goreng dipercayai menetak mangsa menggunakan sebilah parang sebelum memasukkan mayat mangsa ke tong dan disimpan di belakang rumah. Polis merampas barangan termasuk senjata dan kereta sorong yang digunakan suspek. Tong berisi mayat mangsa dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Sementara itu, adik kepada kedua-dua mangsa dan suspek mengakui dua abangnya itu sering bertengkar namun tidak menyangka ia berakhir tragedi. Ketika kejadian Jumaat lalu, hanya mereka berdua berada di rumah kerana ibu mereka, Jahcik 50-an dan seorang lagi adik mereka pergi ke Melaka. Abang yang si mangsa tu dia buat parang lah, nak bertengkar kan. Buat parang. Lepas tu, kawan ni pun nak pertahankan diri dia lah, hasil suspek ni. Suspek nak pertahankan diri dia. Katanya mangsa adalah abang tirinya, manakala suspek pula adalah abang kandungnya. Mangsa juga sebelum ini pernah menjalani pemulihan dada. Katanya mereka sekeluarga redha dengan apa yang berlaku dan menyerahkan sepenuhnya kepada siasatan polis. Ratusan ahli keluarga mangsa pesawat Malaysia Airlines MH17 yang ditembak jatuh dan wartawan sudah berdaftar untuk menghadiri perbicaraan dengan kawalan keselamatan ketat di Mahkamah Daerah The Hague di Kompleks Kehakiman Schiphol di Amsterdam, Belanda yang akan bermula jam 5 petang waktu Malaysia esok. Persoalan sama ada 4 tertuduh akan hadir atau hanya diwakili peguam atau mereka akan dibicarakan tanpa kehadiran hanya akan diketahui sebaik sahaja perbicaraan bermula.
Butiran penuh bersama wartawan Berita Harian Ahmad Johari Muhammad Ali yang berada di sana. Perbicaraan kes tembak jatuh pesawat MH17 milik penerbangan Malaysia akan bermula esok dan akan didengar oleh 3 orang hakim serta 2 hakim simpanan. Perbicaraan di bawah bidang kuasa Mahkamah Distrik di Hague, iaitu Mahkamah Rendah itu, akan dijalankan di Kompleks Kehakiman Schiphol di Amsterdam. 3 hakim terbabit ialah Herman Steenhuis, Dagmar Kosters dan Helen Kosters-Falkens. Manakala pendakwa raya pula akan diwakili oleh Fred Westerberg. 3 tertuduh yang akan menghadapi tuduhan dalam kes itu ialah Igor Girkin, Sergei Dubinsky, Oleg Pulatov dan Leonid Kravchenko. Difahamkan hanya seorang daripada 4 tertuduh itu yang akan diwakili oleh peguam daripada Belanda. Manakala 3 lagi tidak akan diwakili. Bagaimanapun, dijangka keempat-empat tertuduh itu tidak akan hadir pada prosiding kali ini dan mereka akan dibicarakan in absentia, itu tanpa kehadiran mereka di mahkamah. Dalam prosiding itu juga, keluarga dan waris boleh mengemukakan tuntutan bagi mendapatkan pampasan berikutan daripada insiden malang ini. Bagi keluarga yang tidak dapat hadir ke mahkamah, mereka boleh memfailkan tuntutan melalui pernyataan bertulis yang akan dikemukakan kepada mahkamah. Manakala keluarga dan waris yang hadir di mahkamah boleh memohon untuk membacakan kenyataan mereka dalam prosiding terbabit. Kebiasaannya mengikut sistem undang-undang di Belanda, kenyataan mereka hanya akan dibaca selepas mahkamah selesai mendengar merit kes terbabit. Bagaimanapun semua itu atas budi bicara mahkamah, sama ada mereka boleh didengar sebelum prosiding bermula. Itu tadi laporan wartawan kami dari Amsterdam. Laporan seterusnya, hari ini genap 6 tahun kehilangan pesawat Malaysia Airlines MH370. Sebarang usaha pencarian semula pesawat berkenaan yang lenyap dari radar pada 8 Mac 2014 dan dipercayai terhempas di Lautan Hindi perlu berdasarkan kepada petunjuk baharu yang boleh dipercayai. Ini kerana menurut pakar penerbangan dari Universiti Kuala Lumpur UniKL, Profesor Dr. Muhammad Haridun Muhammad Sofian, usaha terbabit tidak dapat diteruskan berikutan masih belum wujud petunjuk. Tambah beliau, perancang yang dibuat tidak boleh berkait dengan sentimen serta harapan palsu sehingga mendatangkan perasaan tidak puas hati terhadap waris. Profesor Dr. Muhammad Haridun mengulas berhubung ura-ura yang timbul pada awal tahun ini mengenai usaha pencarian yang dihentikan itu akan disambung semula beberapa bulan lagi. Sementara itu, penyiasat penerbangan Kapten Besara Abdul Rahman Omar Tun Muhammad Hanif berkata, keputusan Kementerian Pengangkutan untuk tidak meneruskan usaha pencarian tanpa bukti baharu adalah tepat. Kerajaan di negara terlibat boleh mengeluarkan notis memberitahu pihak berkuasa tempatan masing-masing di kawasan pantai sekiranya mereka menjumpai sebarang benda yang mungkin dikaitkan dengan pesawat malang itu. Pesawat Boeing 777 yang membawa 239 penumpang dan anak kapal hilang daripada radar 6 tahun lalu ketika dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing, China. Berkuat kuasa semalam, semua kapal persiaran dilarang memasuki pelabuhan Malaysia untuk sementara waktu sehingga dimaklumkan kelak. Arahan terbabit dikeluarkan Kementerian Kesihatan KKM dan Kementerian Pengangkutan berikutan penularan jangkitan COVID-19 di negara ini. Berdasarkan Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang mengeluarkan perkeliling kepada pemilik kapal, ejen, pihak berkuasa pelabuhan dan pengendali terminal supaya semua kapal persiaran tidak dibenarkan memasuki mana-mana pelabuhan Pulau Pinang buat sementara sehingga notis selanjutnya. Difahamkan Pulau Pinang menerima antara 185 hingga 198 persinggahan kapal persiaran antarabangsa tahun lalu dengan anggaran seramai 1 juta pelancong yang datang ke negeri itu melalui pintu masuk terminal Swettenham Paya Cruise pada tahun sama.
Dalam pada itu, Lembaga Pelabuhan Kelang PKA juga mengeluarkan arahan sama supaya semua pihak berkepentingan mematuhi perkeliling berkenaan. Pengurus Besar PKA, Kapten K. Subramaniam dalam satu kenyataan berkata, meskipun industri kapal pesiaran adalah komponen penting, namun langkah sementara itu perlu diambil. Menurutnya, dalam tempoh yang sukar ini, tumpuan harus diberikan kepada sumber perubatan di hospital untuk kes kecemasan dan langkah pencegahan wabak COVID-19. Tahun lalu, Pelabuhan Kelang menerima 360,000 penumpang dengan 150 kapal pesiaran berlabuh. Bertemu kembali. Artikel The Guardian View on a Royal Coup, A King Overturns a Historic Election yang diterbitkan 3 Mac lalu oleh The Guardian adalah tidak benar. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin menegaskan artikel ruangan lidah pengarang akhbar harian Britain itu tidak berdasarkan fakta dan bersifat berat sebelah. Dalam kenyataan hari ini, bila berkata laporan itu nyata mengelirukan apabila menyentuh soal proses pelantikan Perdana Menteri baharu oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Berdasarkan perkara 43 Perlembagaan Persekutuan, Yang di-Pertuan Agong berhak memilih dan melantik Perdana Menteri susulan peletakan jawatan Perdana Menteri dan anggota kabinetnya. Berhubung tindakan Tun Dr. Mahathir pada 24 Februari lalu, ia menyatakan sudah tidak yakin dengan ahli Dewan Rakyat sekaligus meletak jawatan, Yang di-Pertuan Agong menurut perkara 43-2-A Perlembagaan Persekutuan berhak melantik seorang ahli parlimen yang pada hemat baginda mendapat sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat untuk menjadi Perdana Menteri. Bagaimanapun, baginda jelas melangkaui tanggungjawabnya apabila menemu bual semua ahli parlimen dari semua parti politik sebelum membuat sebarang keputusan. Sehubungan itu adalah tidak wajar jika proses ini didakwa sebagai rampasan kuasa diraja seperti mana dilaporkan The Guardian. Pihak istana juga memberi penghargaan kepada semua rakyat Malaysia di dalam maupun luar negara yang memberi maklum balas segera terhadap artikel itu. Tambahnya, sokongan padu dan tidak berbelah bahagi itu mendorong pihak istana untuk lebih telus dalam mengeluarkan sebarang kenyataan selaras Perlembagaan Persekutuan. Masyarakat tanpa negara, orang Palau yang mulanya hanya tinggal di dalam perahu atau pondok atas air mula berubah dan biasa tinggal di darat. Kesannya wujud pertembungan sosial budaya dengan masyarakat setempat yang perlu ditangani secara tuntas. Persoalan kini, apa penerimaan daripada aspek undang-undang, faktor keselamatan, hak asasi manusia atau sensitiviti budaya? Ikuti laporan siri kedua wartawan Safwan Sawi bersama jurukamera Yazir Mahmud. Usaha menangani warga asing sudah kerap dan berterusan telah dilaksanakan pelbagai agensi termasuk polis, imigresen dan pihak berkuasa tempatan. Namun apabila ianya membabitkan orang Palau sehingga kini tiada akta yang jelas. Golongan ini tidak ditahan dan hanya diusir ke salah sebuah perairan di Sabah kerana tiada negara yang mahu menerima mereka. Menjadi kebimbangan, kumpulan tanpa negara ini tetap kembali mengemis secara berbahaya biarpun sudah ditahan berkali-kali. Masyarakat Islam Filipina ini telah berhijrah ke Sabah ketika gerakan penentangan pejuang Moro ke atas kerajaan Filipina pada tahun 1970 yang telah membawa kepada peperangan. Dan kini memasuki era 2020, mereka ini tidak mempunyai dokumen kerakyatan yang sah. Lari ditangkap lepas, lari ditangkap lepas, lari ditangkap lepas dan akhirnya tiada berpenghujung. Dan mana yang menjadi keutamaan dalam pertembungan undang-undang, keselamatan, hak kemanusiaan, kasih sayang atau sensitiviti budaya? Kalau dia bukan, ini yang ramai ni sebenarnya yang non-lokal ni. Ini kita serahkan kepada immigration sebab itu bukan di bawah kita.
Ya, jadi termasuk etnik Palau tadi itu. Malaysia telah membuat ratifikasi dalam Konvensyen mengenai hak kanak-kanak tahun 1989, artikel 7 yang menyebut bahawa tidak semua kanak-kanak yang dilahirkan di negara ini mendapat kewarganegaraan Malaysia. Terutamanya kanak-kanak orang pelarian ini. Sebab itu kenapa generasi kedua, ketiga dan keempat anak-anak orang pelarian inilah sebenarnya adalah generasi yang mempunyai isu kewarganegaraan di negara ini, terutamanya di Sabah. Menerusi Instastory, saya sempat mendekati generasi berkenaan ketika operasi bersepadu menyelamat pengemis dan kutu rayau dijalankan. Tidak seperti kehidupan kanak-kanak lain, di usia begini mereka terpaksa mengemis. Ada yang bekerja secara haram dan sudah lali serta tiada lagi perasaan takut hidup ditangkap diusir berkali-kali. Berapa kali sudah kamu kena tangkap? Berapa kali sudah? Ini pernah kena tangkap? Berapa kali sudah? Ini berapa kali sudah? Tak pernah kira. Banyak kali lah. 5 kali atau 5 kali. 5 kali sudah? Ini berapa kali sudah? 1 kali sudah. 1 kali. Ini berapa kali? 2 kali. Apapun kes seumpama itu juga tular akhir-akhir ini membabitkan daerah lain seperti Lahad Datu dan Kota Kinabalu. Malah ragam mereka berkeliaran dan bermain di tengah jalan juga sering mengundang bahaya. Pihak Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom menganggarkan bilangan etnik Palau kini hampir 30,000 orang berbanding hanya 5,000 orang pada 2010. Alhamdulillah pada ketika ini Jabatan Hal Ehwal Dalam Negeri dan penyelidikan telah pun membuat satu tindakan yang amat baik sekali, yakni di bawah jabatan Ketua Menteri. Mereka telah pun mewujudkan satu jawatan kuasa induk. Apabila ada satu jawatan kuasa interagensi ini, dasar itu akan semakin jelas. Adakah golongan Palau ini satu golongan yang diiktiraf untuk mendapat dokumentasi. Jika itu perancangan yang ada, adakah pengiktirafan golongan ini akan disenangi masyarakat? Jika tidak, ke mana hendak dicampak mereka ini? Apapun, kehidupan tanpa jaminan hak asasi manusia menyebabkan mereka saban hari hidup dalam keadaan terdesak. Demi kelangsungan hidup, keterangkuman sosial bermasyarakat, generasi Palau kini sudah memasuki lebih 4 dekad di Malaysia. Si kecil ini juga punya hak, seperti kanak-kanak lain, mendambakan sebuah kehidupan yang sempurna. Juru kamera Yazir Mahmun, wartawan Safan Sawi. Peranan dan sumbangan golongan wanita di negara ini sudah banyak berubah dan diangkat setanding golongan lelaki. Bukan sahaja penyertaan 30%, malah golongan wanita diiktiraf dalam membuat keputusan penting negara. Justru tidak pelik jika ada pekerjaan yang selama ini didominasi golongan lelaki, tetapi kini kaum hawa turut serta. Wartawan Mas Zarif Zafri Abdul Aziz ada bingkisan berikut sempena Hari Wanita Sedunia. Nur Hidayah Abu Safian, 29 tahun, memecah tradisi penyertaan wanita dalam industri pengendalian mesin seberat 800 tan. Berkhidmat sebagai pengendali mesin pengangkut kapal di Pusat Pengedaran Biji Besi Balai Malaysia Minerals di Lumut Perak sejak 2014, ia menuntut Nur Hidayah untuk bekerja di ketinggian kira-kira 30 meter dari aras laut. Berbekalkan kesungguhan dan kecekalan, ia bukan satu halangan baginya untuk mengendalikan mesin sebesar ini. Ianya mencabar, tapi kalau kita berusaha, kita boleh lakukannya. Sebab kata pepatah, bila kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan kaum lelaki yang lain. Zaman sekarang ni, perempuan bukan saja hanya menjadi suri rumah,
atau kerja-kerja di ofis saja, tapi kami juga boleh mengendalikan mesin-mesin yang berskala besar. Walaupun mempunyai tugas yang dilabel sebagai berat, ia tidak menghalang Nur Hidayah untuk membagikan masa dalam menguruskan keluarga. Paling penting, peranan dan sokongan suami perlu agar bidang yang diceburi dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Kebolehan dan keberanian Hidayah membuktikan wanita bukan sahaja boleh berada di dapur memegang senduk, malah boleh berkemahiran mengendalikan kren sebesar ini. Ini membuktikan jika lelaki boleh, wanita pun boleh. Dalam pada itu, Ketua Bahagian Operasi Marin Muhammad Syamsir Fahmi Sohimi berkata, wanita di negara ini perlu diberi peluang tanpa prejudis kerana persepsi wanita hanya duduk di dapur sudah lama ditinggalkan. Wanita perlu berani untuk mencuba. Belum cuba, belum tahu. Mungkin tugas yang selama ni lelaki yang buat, wanita juga berupaya untuk melakukan benda yang sama dan mampu untuk membuktikan kepada rakyat Malaysia secara amnya, dan mereka juga mampu untuk membuat tugas-tugas seperti lelaki. Laporan Mas Zarif Zafri, Abdul Aziz. Laporan antarabangsa. Sekurang-kurangnya 32 maut akibat kemalangan jalan raya membabitkan sebuah lori tangki minyak, 2 buah bas dan beberapa kenderaan di Damsyik, Syria. Menurut laporan media tempatan, kegagalan brek menjadi punca lori terbabit merempuh 15 buah kenderaan lain selain 2 bas yang membawa penumpang dari Iraq. Dalam pada itu, 77 lagi mangsa yang cedera dikejar ke hospital. Kejadian berlaku di pertengahan kawasan antara Damsyik dan Homs. Lebih 15 juta penduduk diletakkan di bawah perintah kuarantin di utara Itali bermula awal hari ini serentak dengan kelulusan diberikan pihak kerajaan sebagai usaha membendung penularan wabak COVID-19. Perdana Menteri Giuseppe Conte menerusi satu kenyataan memberitahu beliau sudah meluluskan perancangan untuk memperketatkan pergerakan keluar dan masuk di beberapa kawasan utama termasuk Venice dan ibu negara Milan selama hampir sebulan. Ia sekaligus mengesahkan laporan awal berhubung perintah berkurung seperti didedahkan akhbar Corriere della Sera dan media lain. Dengan lebih 230 pesakit meninggal dunia, Itali merekodkan kematian terbesar akibat wabak COVID-19 berbanding negara lain di luar China. Corriere della Sera melaporkan penduduk tidak akan dibenarkan memasuki atau meninggalkan zon kuarantin melainkan jika mempunyai sebab kukuh seperti faktor tugasan dan kecemasan keluarga. Premis yang menjadi tumpuan ramai seperti muzium, kelab malam, gimnasium dan kasino turut akan ditutup. Orang ramai pula dinasihati untuk berada di kediaman masing-masing dan arahan itu berlanjutan sehingga 3 April depan. Sukan. Nyata berbangga dengan 2 gangsa yang dicapainya di kejuaraan basikal trek dunia di Berlin minggu lalu. Jago trek negara Azizul Hasni Awang tidak menganggap ia sebagai kegagalan. Sebaliknya, peluang terbaiknya menilai prestasi menjelang Sukan Olimpik Tokyo Julai depan. Apa yang dicapai di Berlin membolehkannya lebih mengenali dan mendalami teknik lawan yang mampu menggugat peluangnya meraih pingat di Tokyo. Selain mengetahui tahap kemampuan dirinya yang semakin menghampiri tahap terbaik. Azizul Hasni Awang dan pasukan basikal trek negara tiba di tanah air semalam. Pelumba yang diberi julukan The Pocket Rocketman itu melihat pencapaian 2 pingat gangsa dalam acara kirin dan pecut di kejohanan trek dunia Berlin tetap satu kelebihan buatnya. Dengan prestasinya terencat gara-gara kemenangan di siri Piala Dunia di Brisbane sebelum ini, dia lebih risau gagal untuk meraih pingat ketika beraksi di Berlin. Namun dia mengenepikan segala alasan dengan kayuhan mantap dalam acara kirin dan kemudiannya
memperbaharui rekod pecut 200 meter Asia dengan rekod 9 minit 548 saat untuk meraih gangsa acara pecut. Jawapan mudah diberikan Azizul Hasni mengapa dia berbangga dengan pencapaian 2 gangsa di Berlin adalah lebih kepada faktor strategi menjelang Sukan Olimpik. Saya jadi top seeding, biasanya saya akan dihimpit, akan diblok, akan dikepung dan sebagainya. Jadi taktik perlombaan jadi berubah sebab orang follow kita, jadi kita tak ada flexibility dalam taktik perlombaan tu lah. Tambah Azizul lagi, dia akan tetap fokus kepada kedua-dua acara yang disertainya di Olimpik Tokyo selepas melayakkan diri susulan kejayaan di kejuaraan dunia. Walaupun sebelum ini fokusnya hanya tertumpu kepada acara keiring kerana acara tersebut dijangka bakal memberikan pingat buatnya. Tetapi dia juga turut yakin dengan acara pecut individu berdasarkan catatan masa yang direkodkan. Berita TV9 tiba ke penghujungnya. Dan seperti biasa sebelum berpisah, saksikan kemeriahan fiesta bunga api di Bandar Tultepec, Mexico. Dengan itu, sekian berita. Assalamualaikum dan selamat malam.